Sekarang kita nak tengok guna dari sudut istilah ataupun dari sudut penggunaan ulama kita. Perkataan jihad, apakah erti yang mereka maksudkan? Okay, bila mereka sebut jihad, apakah maksud maknanya kata-kataan jihad dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Ulama kita telah memberikan pengertian. Okay? Apakah erti tersebut? Ada dua sudut. Jihad dalam Islam ada dua jenis ataupun dua sudut. Sudut yang pertama, pengertian secara menyeluruh. Jihad merangkumi jihad menentang ataupun menundukkan jiwa syaitan, kafir, munafik dan juga pembuat zalim, orang yang membuat kezaliman, membuat bid'ah dan membuat kemungkaran. Ada 5. Okey. Jihad terbahagi 5, kemudian diperincikan. Kalau kita nak pergi kepada detail, kepada lebih mendalam lagi, kita akan dapat sampai kepada 13 peringkat jihad. Semua sekali ada 13 peringkat jihad. Itu sebenarnya yang saya nak lukis lah ataupun nak lakarkan, tapi tak apa. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua ialah pengertian secara khusus. Jihad secara umumnya besar dan saya nak uraikan itu malam ni insya-Allah. Di samping itu sementara saya nak uraikan ni, saya nak pergi ke sudut yang kedua, iaitu pengertian secara khusus. Pengertian jihad secara khusus. Jihad digunakan secara umum, maksudnya semua benda, okay, kita boleh faham sebagai jihad. Banyak benda lah. Antaranya saya ulang semula, jihad menundukkan jiwa kita, nafsu kita ni lah, jiwa. Okay. Syaitan, okay. Syaitan ni rakan kita, rakan kongsi yang kita tak nak sebenarnya, tapi dia memang ada sentiasa dengan kita. Qarin kan, qarin itu maksudnya kawan yang sentiasa bersama dengan kita, okay, sentiasa berkongsi dengan kita. Sebab tu kalau nak masuk rumah, sebutlah bismillah, bagilah salam. Sebut bismillah, bagi salam. Dia akan kata malam ni dia tak ada tempat tidur. Tapi kalau kita masuk rumah tak bagi salam, nak cepat-cepat masuk, maka dia bergembira dan mengatakan malam ni saya ada tempat tidur. Dia akan tidur kat sebelah kita, sedar tak sedar dia. Kemudian masa makan pula, ni tambahan sikit lah. Masa makan kita kena baca bismillah. Kalau kita baca bismillah, dia akan kata hari ni saya tak boleh makan. Dia bersedih lah. Tapi kalau kita tak baca bismillah, mungkin kita terlampau lapar sangat, kita pun makan. Lalu dia akan mengatakan, dia tak tepuk tangan lah, tapi dia gembira dan dia akan mengatakan malam ni ada pesta, di rumah ni ada pesta, dan dia akan makan bersama. Kat mana sebelah kita juga, kita tak nampak dia. Okay? Kalau kita nampak, kalau kita makan. Baik. Menentang syaitan, kafir, munafik dan yang kelima membuat zalim, bid'ah dan kemungkaran. Itu sudut yang umum yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Tapi saya nak uraikan sedikit sudut yang kedua, pengertian secara khusus, di mana maksud jihad ialah seorang muslim itu memerangi orang kafir, perang, jihad perang. Itu maksud jihad dalam erti kata yang khusus, yang fokus, yang tidak mempunyai. Tapi orang kafir yang nak diperangi, siapa dia? Adakah semua orang kafir? Yang pada orang kafir yang tidak mempunyai perjanjian damai, yang kita tidak ada perjanjian damai dengan dia. Okay? Selepas diajak, ada syarat lain, iaitu selepas diajak orang itu untuk menganut di Islam dan dia enggan. Okay? Apa tujuannya pula? Tujuannya ialah litakuna kalimatullahi hiyal ulya, seperti dalam hadis Nabi SAW, agar kalimah Allah, okay, nama Allah diangkat, bukannya nama kita yang diangkat. Okay? Dan dengan itu kita dapat faham secara ringkasnya bahawa jihad itu ada dua maksud. Okay, satu maksud yang umum dan satu maksud yang khusus. Maksud yang umum ialah banyak, merangkumi banyak benda. Kita perlu berjihad menentang diri kita, okay? Menentang syaitan dan sebagainya. Kita akan urai sebentar lagi. Dan maksud yang khusus ialah jihad kita memerangi orang kafir. Dan orang kafir tadi ialah orang kafir yang bukannya zimmi, iaitu bukannya orang kafir yang ada perjanjian. Okay, orang kafir yang di bawah negara Islam, tidak. Ataupun orang kafir di negara lain yang ada apa? Ada ikatan ataupun ada perjanjian dengan dia, perjanjian damai dan sebagainya, bukan. Dan syarat yang seterusnya ialah kita tak boleh serang terus. Kita mesti dakwahkan terlebih dahulu. Lepas dakwah, diberikan masa pula 3 hari sama ada mereka nak terima Islam ataupun mereka
bayarkan ufti. Ufti maksudnya cukai kan, ya. Tapi bukan cukai itu bahasa yang tidak apa sedap sikit. Ufti lebih sedap lagi sebenarnya. Membayar ufti iaitu membayar duit untuk perlindungan, ya. Cukai ini mungkin bayar tanpa perlindungan, tapi ufti dengan perlindungan ataupun bahasa Arabnya jizyah, mesti dibayar. Kalau dia tak nak bayar juga, barulah kita beritahu pada dia selepas 3 hari kita akan berperang. Okey, berperang. Dia bersedia, kita pun bersedia. Kalau menang, alhamdulillah kita dapat sebarkan Islam. Kalau kalah tak apa, kita balik dulu. Sediakan tentera kekuatan balik semula untuk memerangi dan menang bukan untuk membunuh mereka, tetapi nak menyebarkan Islam sahaja. Itu tujuannya. Litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, agar kalimah Allah naik tertegak.